Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta di ruang pameran Perpustakaan Hamzah Senduk 1. Selamat datang juga kepada semua penonton yang menonton secara live dalam talian Facebook Live dan YouTube Perpustakaan Universiti Sains Malaysia. Selamat datang ke majlis simposium pemakasaan penerbitan pendidikan 2022 dan bersama webinar Bual Bicara Sains Terbuka Siri 3, libat sama masyarakat melalui penyelidikan madu kelulut yang akan dibentangkan oleh Dr. Zulkifli Mustafa. Okey, terima kasih tidak terhingga kepada tetamu kita Dr. Zulkifli Mustafa, ataupun mungkin Dr. Zul, saya panggil Dr. Zul saja, okey ya? Lebih mesra dipanggil segitu. Okey, terima kasih Dr. Zul sebab sudi terbang daripada USM Kelantan hadir ke main campus demi menerima jemputan kami simposium USM. Okey, untuk makluman tuan-tuan, ayah kepada Dr. Zulkifli kini sedang menerima rawatan di hospital, jadi kita sama-sama doakan kesejahteraan ayah beliau. Okey, sebelum saya memulakan bual bicara yang memang kita akan jangkakan sangat menarik sebab kita bersama seorang ikon Universiti Sains Malaysia, Dr. Zul. Okey, izinkan saya perkenalkan beliau. Dr. Muhammad Zulkifli Mustafa merupakan seorang doktor perubatan veterina dengan kelulusan PhD dalam bidang sains otak. Kajian beliau bagi penggunaan madu untuk peningkatan daya ingatan dan pembelajaran serta bagi rawatan pelbagai penyakit otak telah mendorong beliau untuk mencari jalan meningkatkan pengeluaran madu berkualiti tinggi di negara kita. Okey, beliau kini telah menyela lebih 21 pelajar pasca Sizwazah dan 14 daripada mereka telah bergraduasi. Beliau telah menjalankan dan melaksanakan 4 geran nasional dan mengetuai 4 geran luar yang bernilai lebih 5 juta ringgit. Satu pencapaian yang sangat hebat, Dr. Zul. Okey, beliau juga telah menerbitkan lebih 20 jurnal berwasit, 1 buku dan 4 bab dalam buku selain memiliki 1 paten, 4 trademark berdaftar serta masih menunggu waiting drafting 3 paten selain 1 copyright. Di peringkat nasional, Dr. Zul telah mempelopori inisiatif Reinventing Honey Quality atau lebih dikenali RHQ. RHQ telah bermula dengan matlamat yang jelas iaitu meningkatkan kualiti dan kebolehpasaran madu lebah tempatan. Usaha konservasi lebah oleh Universiti Sains Malaysia ini telah diiktiraf oleh POS Malaysia dan melalui STEM National edisi khas iaitu edisi khas untuk Dr. Zul iaitu Lebah Madu Malaysia, hasil sumbangan Dr. Muhammad Zulkifli dalam bidang ini, dan dia juga telah menerima anugerah inovasi pertanian kebangsaan 2015. Cash value dia sangat menarik, Dr. Zul, 35,000. Pingat emas di Inovasi Pertanian Malaysia 2015, pingat perak pencipta 2017, ikon usahawan negeri 2017, anugerah kaki tangan cemerlang 2017, 2018, 2020. Sapu habis, Dr. Zul. Okey, beliau juga diberikan anugerah kertas penyelidikan terbaik ICHSST UK 2017 dan menerima anugerah kepimpinan masyarakat 2019 dan anugerah inovasi pertanian negara pada tahun 2020. Dr. Muhammad Zulkifli seterusnya telah menubuhkan syarikat spin-off Brainy Sdn Bhd melalui kelulusan khas Dana Spark di USM pada tahun 2020. Syarikat ini meletakkan matlamat untuk mentransformasi industri kelulut negara kita bagi mencapai potensi maksimum untuk menjadi komuniti baru yang menjadi aset negara melalui inovasi beliau. Setakat ini saya introduce pengenalan kepada Dr. Zul dan mungkin kita boleh sama-sama menghayati video yang sangat menarik daripada kajian beliau. Dipersilakan.
tu tak berjaya. Because untuk kita tak boleh bertenang lebah macam biasa. Ini menggunakan kita untuk membuat rawatan bermasalah dengan Dr. Zul, saya rasa mendengar apa dia punya muzik daripada video ni menaikkan semangat saya sekali untuk buat madu ni, Dr. Zul. Okey, Dr. Zul. Mungkin kita boleh bermula dengan pengenalan dah. Ramai orang berkatakan berkenaan kelulut, madu kelulut. Secara ringkas, Dr. Zul, mungkin boleh maklumkan kepada kami semua apa itu sebenarnya kelulut, Dr. Zul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas Okey, boleh dengar. Boleh dengar? Boleh saya berproceed. Okey. Terima kasih panjang lebar pengenalan kepada Dr. Muaz dan saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak perpustakaan dan juga pihak Open Science yang memberi peluang untuk saya berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan projek yang sedang saya usahakan. Dan pagi tadi dalam perasmian Datuk VC kata tu gambar apa nama zaman RKA ke? Saya kata tak, itu gambar sebelum makan madu kelulut. Sekarang ni dah 7 tahun makan madu kelulut lain dah, kan? Alright. Okey, jadi berbalik pada soalan pertama tadi apa nama, boleh move slide ke? Sebab ni tak gerak. Okay. Alright. Okey, jadi persoalan pertama Dr. Muaz tanya ni apakah itu lebah kelulut lebah yang menghasilkan madu ni ada dua jenis. Satu lebah daripada spesies apis yang menyengat, yang biasa kita panggil honey bee tu. Dan yang kedua adalah lebah yang tak menyengat. Dia daripada spesies Meliponini. Ini adalah lebah kelulut. Jadi lebah kelulut ni dia berbeza. Kalau kita tengok, dia simpan madu dalam tempayan, dia bukan dalam kom. Kalau macam kalau kita tengok dekat gambar dekat slide ni, dia madu apis ni dalam kom yang biasa kita tengok. Yang ni adalah dalam tempayan madu. Dan lebah kelulut ni hanya ada di negara tropika atau kita kata di line khatulistiwa di seluruh dunia. Jadi dia ada di Asia Tenggara, ada di Amazon, ada di Northern Australia. Jadi cumanya di Malaysia ni pengeluaran madu kita lebih sistematik dan pada volume yang sangat besar. Dan apa yang kita boleh tekankan di sini adalah keunikan lebah itu sendiri yang kita kata tidak menyengat. Beberapa gambar yang ada yang saya kongsikan di slide ni supaya kita lebih rapat dengan dan rasa lebih mesra dengan makhluk halus istimewa ni. Bahaya juga guna istilah makhluk halus, tapi makhluk halus yang berfungsi dengan baik, Dr. Muaz, kan? Okey. Ya, ya. Jadi apa yang kita nak tekankan, industri kelulut ni dan lebah kelulut ini memberi kita peluang untuk mendapat sumber madu yang asli dan bersih dan berkualiti. Itu persoalan utama hari ni. Kalau kata nak makan madu tu asli atau tidak, bersih atau tidak, berkualiti atau tidak. Tapi bila dengan madu kelulut ni yang tidak menyengat dan tidak berbahaya, dia boleh dibuat di tepi rumah. So apabila kita boleh buat di tepi rumah,
maka kita dapat menjalankan SOP peternakan. Kita dapat tuai dengan bersih, kita jaga kelestarian lebah dan kita dapat simpan dan dapat uruskan pengurusan lepas tuai itu dengan baik, maka madu itu menjadi madu yang berkualiti dan insya-Allah dia boleh jadi penawar dengan izin Allah. Jadi begitulah Dr. Muaz, sedikit sebanyak pengenalan Dr. lebah Zul, peluluk ni. Dr. Zul, saya tertarik Dr. Zul kata dia tidak menyengat sebab tu ada kala pelajar-pelajar juga tak tahu dia mengatakan oh stingless, oh ada yang lebah tak menyengat. So kali ni kita dengar daripada pakar memang keluluk tidak menyengat ya Dr. Zul. Betul, Dr. Muaz. Dia Okey, memang Dr. Zul. tidak ada berbisa. Okey. Okey, saya ingin bertanya Dr. Zul satu perkara lah. Mengapa Dr. Zul memilih untuk penyelidikan terhadap industri lebah ni? Kita ada banyak industri tetapi lebahlah menjadi tumpuan Dr. Zul. Especially di dunia dan Malaysia ni lah kita tengok industri lebah ni. Okey. So kalau kita tengok dalam satu aspek, apa aset terbesar negara kita adalah biodiversity. Itu satu aset yang besar. Dan biodiversity kita ni terdiri daripada keberbagai flora, keberbagai animal, dan untuk memastikan kelestarian biodiversity ini mereka memerlukan satu pendebungaan berterusan untuk menghasilkan biji benih pokok, dan kependebungaan ini dilakukan oleh lebah-lebah ini di dalam hutan. Jadi memperkasakan industri lebah ini akan menjamin kelestarian lebah dan akan menjamin kelestarian biodiversity tersebut. Dan pada masa yang sama kita peranan pendebungaan oleh lebah ini akan memastikan pendebungaan pertanian bagi menjamin keselamatan makanan atau food security kita yang boleh kita kata memastikan kelestarian untuk semua. Jadi dan dalam satu aspek lain di peringkat global, di peringkat antarabangsa, peternakan lebah ini sebenarnya satu medium yang digunakan untuk membangunkan atau mengeluarkan sesuatu kelompok dari kemiskinan. Itu program yang dilakukan oleh kita pada tahap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah FOA, kerana ia satu aktiviti yang boleh memberi tunai secara langsung kepada masyarakat kampung. Contohnya dia ada sarang lebah di tepi rumah dia, dia dah dapat tuai, dia terus jual, terus dapat cash. So tanpa melibatkan kerajaan, tanpa melibatkan apa-apa sahaja, ini adalah satu cara yang boleh mengeluarkan apa kita kata masyarakat daripada kemiskinan. Okey, dan yang unik juga adalah menternak lebah ini dia tidak membezakan antara jantina lelaki atau perempuan, siapa-siapa boleh buat, dan tak membezakan antara kaya atau miskin, dan tidak membezakan antara golongan terpelajar atau tidak terpelajar, kerana ia sangat mudah dibuat dan ia sangat bermanfaat secara langsung. Jadi kerana itu saya melihat penting untuk kita menekankan dalam usaha membangunkan kajian-kajian berkenaan dengan lebah, keluluk dan industri yang berkaitan ini. Dr. Zul, saya suka mendengar Dr. Zul katakan tadi pelajar lelaki boleh buat, pelajar perempuan boleh buat tepi rumah, hostel ataupun kan. Tapi soalan saya kan, adakah kalau kami lakukan madu keluluk kami, adakah sama kualiti dengan Dr. Zul punya kualiti? Mungkin boleh jawab soalan ni? Satu persoalan yang baik. Insya-Allah, sebab satunya lebah ni tak menyengat Dr. Muaz, and then dia juga agak mudah dikendalikan. Dia boleh kita kata tak ada satu langkah yang kompleks lah kita kata. Kalau mungkin nak memasak tu lagi kompleks daripada menguruskan keluluk ni. Dia cuma kita kena sedikit bertanggungjawab dengan makhluk hidup ini. Jadi bila kita ada engagement dengan mereka, dia akan boleh mudah dibuat dan follow the SOP yang dibangunkan, insya-Allah kualiti madu itu akan terbaik, kerana pada akhirnya Allah telah mewahyukan kepada lebah tersebut untuk menghasilkan satu madu yang berkualiti. Tinggal lagi kalau kita tuai mengikut SOP, kita simpan mengikut SOP, insya-Allah kualiti kita akan sama. Dr. Muaz. Okey Dr. Zul, saya tanya suatu soalan sebagai pensyarah atau penyelidik di Research University lah. Okey, kita Research University, Apex University, dan bagaimana Dr. Zul nampak your field or your niche in this area, keluluk specifically, dapat macam ditengahkan relevan kepada university dan relevan kepada entire world perhaps? Okey.
Kalau persoalan ini juga agak menonjol lah, kerana kita sebagai satu RU, Research University, Universiti Penyelidikan, dan kita juga adalah Apex University. Orang kata tak ada projek lain, dia kenapa nak buat projek belakang rumah macam tu kan? Mereka tidak melihat dengan holistik. Jadi apa yang saya nak cuba bawa kepada sedikit pergerakan projek ini, peringkat awal, saya adalah pensyarah di Jabatan Neuroscience, Pusat Pengajian Sains Perubatan. And then pejabat saya dekat hospital USM Kubang Krian. Jadi masalah yang saya cuba tackle di peringkat global adalah masalah depresi, masalah depression, stres semua, dan juga masalah kita kata antibiotik resistant, yang mana apabila kita makan antibiotik itu sudah tidak berkesan, dia sebab AMR Dr. Zul. Ini betul, dia AMR. boleh jadi salah satu daripadanya. Okey, jadi di sini dalam perubatan tradisional semua, madu ini memang diketahui, dan sehingga hari ini kajian-kajian juga telah membuktikan dengan jelas bahawa ianya boleh berpotensi mengawal depresi dan juga boleh menjaga mengatasi antibiotik resistant infection ni ataupun jangkitan bakteria rintang ini. Okey, jadi dan masalah kedua adalah masalah bantut. Kita kata masalah bantut yang berlaku di kalangan kanak-kanak kita. Mungkin dalam 5 tahun lagi kita akan tengok kesukaran untuk dapat anak-anak yang sihat sebab kekurangan protein semua. Jadi daripada sarang lebah tu sendiri kita senang dapat sumber protein daripada bee pollen tersebut. Okey, saya ingat bila awal-awal Datuk Asma Profesor Datuk Asma ex Chancellor kita kan, dia tanya, Dr. Zul, kenapa universiti kena support, and then kenapa USM kena buat projek kelulut? Saya kata, ia bukan isu madu telah diberitahu oleh Allah bahawa madu itu penawar dalam Al-Quran dan dibuktikan secara saintifik. Yang kita nak buat adalah apabila satu keluarga yang kita kata kurang bernasib baik atau dalam kategori B40 yang sebelum ini sangat miskin dan tidak pernah membeli suplemen kepada anak-anak mereka. So bila mereka ada sarang lebah di tepi rumah mereka, mereka dapat tuai madu dan beri kepada anak mereka secara langsung, maka anak mereka mendapat suplemen secara natural. Dan bila mereka ada sarang lebah tu, mereka nak jual madu, mereka akan belajar jadi usahawan. Dan apabila mereka nak tingkatkan hasil pengeluaran, kita kata kena tambah nektar untuk madu, kena tanam bunga, mereka tanam bunga, rumah mereka jadi cantik. Dan apabila mereka, kita kata kalau ada kes denggi, orang datang fogging, lebah dia akan mati. Dia jaga kawasan rumah dia supaya tak ada kes denggi. Jadi rumah dia bersih. Dan kita ajar ada SOP kendalian madu secara bersih. Dia praktikkan untuk makanan dia. Jadi Datuk, saya bagi tahu, Datuk, saya guna lebah ini untuk merubah masyarakat. Dan itulah yang kita cuba capai dengan ruh Apex kita ni. Kan? Sebab tu kita kata ianya diterjemahkan secara langsung kepada masyarakat kita. Kan? Jadi kalau kita jadi mungkin di situ sedikit sebanyak yang saya boleh hurai kepentingan kita sebagai RU ini, terutamanya USM sebagai Apex University ini. Projek lebah ini memang dengan jelas memberi kita kata impak secara langsung. Dr. Sul, saya tadi Dr. Sul ada menyebut dua perkara yang saya mendengar dengan teliti. Satu cakap berkaitan bantut, satu ada cakap pasal depression. Depression ni isu sangat besar sebab waktu kita dengar isu on COVID, stres memang ketara para pelajar, dan mungkin Dr. Sul boleh sentuh sikit your impact kepada depression ni. Mungkin boleh beritahu bagaimana madu ni boleh dikaitkan dengan rawatan depression tu, Doktor. Alright, okay. Jadi memang kajian saya specifically selain daripada projek-projek community melibatkan madu ni, saya memfokuskan penggunaan madu untuk depresi kerana hampir 300 juta masyarakat dunia ini depression, dan kita hari-hari menghadapi stres kerja, kan. Jadi dalam kajian peringkat in vivo, contohnya dalam tikus, saya bagi satu contoh penyelidikan. Saya ambil satu kumpulan tikus, ni dibuat dengan kelulusan Jawatankuasa Etika Haiwan okay. Kita bagi rangsangan stres selama 28 hari. Ada hari dia kena ada muzik yang kuat, ada hari dia kena puasa, ada hari mungkin sangka dia basah. So ini adalah satu proses kajian yang diizinkan oleh Jawatankuasa. Jadi selepas 28 hari kita melihat hormon stres mereka, kortikosteron, dan kita tengok hormon dopamin mereka. Memang jelas kalau kita tengok
hormon kita kata kortikosteron dalam grup yang tak dirawat ni sangat tinggi, sangat stres. Kan? Tetapi dalam satu kumpulan lagi yang kita beri madu kelulut, kan? Dia mempunyai satu dopamin yang jelas. Kalau kita boleh tengok dekat slide tu kan, yang ada garisan putus tu, warna merah tu. Yang merah ni ke? Yang bulat merah ni? Sangat jelas, sangat jelas. Dopamin dalam kumpulan yang stres, yang kita kata yang dirangsang dengan stres. Dan dia punya hormon stres pun rendah daripada biasa. Jadi dekat situ kita boleh tengok ia mempunyai satu potensi yang jelas dalam mengatasi depresi. Tapi isunya apabila kita stres, yang kata doktor berapa banyak satu sudu TO yang kecil tu, memang tak akan rasa efek kan. Sebab macam kalau saya bagi contoh bahasa pasar ataupun bahasa orang masyarakat biasa kata, ambil Panadol belah 4, lepas tu makan, tak hilang sakit kepala. Maksudnya dos tu tak mencukupi. Jadi mengikut kajian ni, kalau kita nak dapat kesan perubatan yang baik pada waktu tertentu itu, minimalnya kita kena makan 20 mg. Yang lebih kurang kita kata 2 sudu besar lah. Satu sudu besar tu lebih kurang 10 gram. Jadi dia bukan 20 mg, 20 gram. Jadi satu sudu besar tu 10 gram. Jadi sekali ambil pagi dan petang, insya-Allah kita akan merangsang untuk penghasilan dopamin apa semua dalam badan kita, dan insya-Allah dengan kematangan yang ada di diri kita ni, kita boleh mengendalikan masalah tersebutlah. Dr. Muaz. Okey. Dr. Zul, saya memang tengok dengan teliti lah ni yang dalam bulatan ni kan, memang nampaklah hormon stres ni memang kemuncak ya. Okey Dr. Zul, ini kita membicarakan berkaitan depresi lah, iaitu tekanan. Adakah madu juga ni di bawah kajian Dr. Zul bergerak ke penyakit-penyakit lain ataupun spesifik hanya depression saja? Okey. Of course kita mempunyai pengkhususan dalam satu konteks kajian-kajian yang lain. Saya juga menekankan kepada aspek memory and learning untuk ingatan dan pembelajaran, dan juga stroke, semuanya berkaitan dengan otak Dr. Muaz. Tetapi ia bukan berkenaan saya saja. Lepas pada kita dapat menghasilkan madu yang berkualiti ini, kita berjaya menarik ramai kita kata penyelidik-penyelidik lain yang boleh terlibat dengan kajian madu kelulut ini. Saya ambil contoh sini, ini yang health campus yang dalam circle saya. Ramai lagi penyelidik lain, tetapi saya ambil yang PI yang mengetuai projek-projek penyelidikan kelulut selain daripada Dr. Zul. Selama ni orang tengok Dr. Zul saja, sebenarnya ramai. Ini dalam health campus saja. Saya tak cerita lagi tentang mereka yang ada di kampus utama ni, mungkin macam Dr. Syahidah di School Bio kan. Kita ada Dr. Amirah School Farmasi, Dr. Leo daripada chemistry, dan yang ada kat sini. Jadi cabang kajian itu tidak terlibat kepada madu untuk otak sahaja kan. Contohnya Dr. Rohimah menggunakan madu kelulut dicampur dengan alginate untuk dijadikan nano honey, yang mana kita boleh selaraskan dosnya, boleh meningkatkan kita kata penyerapan madu tersebut ke sistem. Dan Dr. Hilda mengkaji bagaimana nak kesan madu tiruan, membangunkan kaedah biosensor, dan ada lagi yang kaji tentang stroke, tentang kanser, and then Prof Yan Yan mengkaji untuk upper respiratory tract, jangkitan kita kata pernafasan, and then Dr. Mahanim, and then Dr. Ayla on epilepsy. Jadi cuma kalau tengok setakat yang dalam radar saya tu dua je lah yang penyelidik lelaki yang berani bermain dengan madu. Tak juga, menyelidik tentang madu kan. Kita lain macam dia punya bahasa yang mana susah nak dapat perkataan. Betul, selalu orang kata madu-madu je, perempuan sensitif. Itu Dr. Zul. Tapi memang realiti, memang madu kelulut ini masam manis. Dia susah nak dapat yang manis. Ada musim dia madu ni manis. Yang baju merah ni, yang baju merah gambar pertama ni yang paling tak pernah stres Itu depresi. InsyaAllah Dr. Muaz. Okey Dr. Zul. Ya. Saya nak tanya satu lah, sebagai penyelidik yang agak terkemuka dalam USM. So Dr. Zul, bagaimana strategi Dr. Zul untuk memastikan this projek kelulut ni sentiasa berkembang, bukannya semata-mata dapat finding okey then stagnan. Itu yang berlaku pada pesara kita. Apabila kita berjaya sesuatu, kita okey full stop. Tetapi Dr. Zul, macam Dr. Zul katakan tadi, ambil orang lain jadikan PI your project. Ambil orang ni berkembangkan talent tersebut. Mungkin boleh berkongsikan rahsia bagaimana sustainkan kita punya perjalanan kelulut ni sendiri.
Alright, okay, terima kasih Dr. Muaz. Cuma tadi saya perasan ada satu slide yang saya prepare, saya sediakan di sini untuk berkongsi juga sebagai contoh yang saya review satu paper, yang review paper saya ni. Kalau kita tengok, saya nak kongsi sedikit tentang penerbitan yang ada berkenaan dengan madu. Yang warna merah dekat carta tu adalah kajian berkenaan dengan madu lebah biasa, lebah apis yang menyengat tadi. Okay. So kalau kita ambil average tu, kita boleh katakan hampir setiap tahun tu lebih kurang 1000 jena setahun dihasilkan. Tetapi yang jena dalam kelulut baru yang warna biru yang kat bawah tu kurang daripada 100 paper setiap tahun. Di sini kita boleh melihat potensi-potensi untuk mengenengahkan apa kita kata penyelidikan kita untuk lebih menembusi kita kata jena berimpak tinggi. Dan pada masa yang sama, jika kita mampu menyediakan ekosistem penyelidikan klinikal di USM ini, 1000 penyelidikan setahun ni, kalau kita tarik mereka datang menjalankan penyelidikan klinikal di tempat kita, ia akan membantu kita menarik lebih ramai pelajar-pelajar yang berkualiti, boleh menarik geran-geran antarabangsa, boleh menarik pelajar-pelajar antarabangsa untuk menjalankan penyelidikan lanjut di peringkat klinikal. Sebab kajian ni banyak berkenaan dengan madu ya, cuma kita tak mungkin tak diketengahkan. Hari ini saya diberi peluang lah untuk berkongsi dalam platform ni. Dan daripada tim saya sendiri pun kita boleh tengok kita banyak mengkaji tentang keaslian madu, tentang kesan madu pada otak dan bagaimana nak mengoptimumkan aspek pengeluaran madu itu sendirilah. Okey, jadi sekarang ni Dr. Mas tanya macam mana saya menggerakkan satu tim tadilah, kita kata boleh mengajak kawan-kawan penyelidik lain untuk sama terlibat dengan penyelidikan kelulut, and then bagaimana nak gerakkan kita kata industri kelulut di peringkat kebangsaan. Apa yang saya pegang, konsep saya adalah strategi dia adalah kita jaga pemegang taruh yang utama. Stakeholders yang utama adalah peternak lebah. Sebab kalau mereka kekal menternak lebah, maka industri ini boleh kekal dan kita sebagai penyelidik pun dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kalau tak ada peternak lebah, maksudnya kita susah nak tetapkan siapa sasaran dia kan. Okey, jadi dalam konteks saya ni, kalau kita tengok dalam konteks kita nak membangunkan industri ini, kelestarian. permasalahan dia di peringkat peternak ni adalah cara menternak yang tak lestari. Lepas pada tu bila dia tuai madu dia masam dan berbuih. Lepas pada tu bila dah masam dan berbuih, letak dalam botol, pecah lagi. Dia tak boleh nak jual dalam pasaran yang lebih besar. Dia hanya letak dalam botol budu recycle, letak dalam botol dan mineral meletup sebab recycle. pressure yang tinggi, Dr. Zul kan. Macam mana? Ini isu selalu berlaku. Macam mana? Jadi masam dan meletup kan, pecah. Betul. Jadi permasalahan itu menyebabkan mereka hanya mampu jual madu di tepi jalan ataupun dekat pasar malam. Kan? Jadi bagaimana kita bangunkan industri ini pun, tapi kalau kita tak selesaikan masalah mereka, industri ini akan berkubur sebagaimana industri madu lebah yang sebelum ini. Kan? Jadi apa yang kita buat adalah kita kena selesaikan permasalahan mereka. Jadi sebab saya keluar dengan pattern Mustafa Hive untuk memastikan peternakan yang lestari, membolehkan kita rawat koloni lebah tersebut, kita boleh biarkan koloni tersebut, dan saya juga reka Hilda sistem bagi membolehkan madu itu diproses dan dibuang air tanpa pemanasan supaya ianya tidak masam dan dia punya jangka hayat lebih panjang. Dan saya juga bangunkan KIF sistem yang mana kita boleh kesan madu tiruan tu segar atau tak segar, fresh atau tak fresh, ikut SOP atau tidak SOP. Sebab kita ada ramai peternak kan, bila mereka nak hantar ke pusat pengumpulan madu contohnya kan, pelbagai ragam yang ada. Jadi dengan membangunkan inovasi yang boleh membuat kita kata QC quality control ini akan memastikan rantaian produk kita ni berkualiti. Jadi bila produk itu berkualiti, automatik peternak tu akan boleh jual. So itu yang kita cuba selesaikan. Kita selesaikan masalah pemegang taruh yang utama. Dan apabila kita dah ada madu yang berkualiti, automatik penyelidik lain dapat ambil madu tersebut dan menjalankan penyelidikan. Dan mereka akan gembira sebab kualiti madu itu akan memastikan keputusan kajian mereka itu reproducible, boleh diulang, dapat kita kata diulang keluar dan dia dapat hasil yang sama, dan mereka boleh pergi ke peringkat yang selanjutnya. Di situ langkah pertama yang kita buat.
kita pastikan sumber madu itu berkualiti dan kita pastikan peternak itu mendapat manfaat. Dr. Zul, saya nak tanya soalan sensitif sikit. Ya, Dr. Zul ada bercakap berkaitan dapatkan rakan-rakan menjadi PI juga dalam your team, some kind like get a cohort, right? Cohort, dapatkan variasi. Okey, ini saya tanya pandangan sajalah. Ada kala pensyarah kita tidak ingin memanggil terlalu ramai masuk pada pasukan kita, ada kala kerana mereka rasakan macam seolah nanti aku ni di overshadow sebab Dr. Zul akan menyelah lah madu Dr. Zul. So apa pandangan macam ni? Sebab ada kalau research tertentu, oh tak boleh, ni prof ni dah leading dah, satgi kita orang tak pandang. Jadi ini sekadar pandangan Dr. Zul, macam mana? Betul. Okey, terima kasih. Memang itu adalah satu isu utama sebab setiap orang mempunyai bidang kepakaran masing-masing dan setiap orang perlu memainkan peranan untuk meningkatkan bidang masing-masing. Kan? So kenapa kita perlu nak duduk bawah Dr. Zul semua? Isu yang kita boleh lihat hari ini adalah isu yang saya bawa adalah berkenaan dengan membangunkan rantaian penghasilan madu yang berkualiti. Dan daripada madu berkualiti itu boleh dikaji untuk dijadikan produk-produk lain, kajian-kajian lain. Maka saya tidak menghalang setiap orang yang nak bekerjasama tu kena letak nama saya. Ada juga orang lain yang jadi PI, nama saya tak ada dalam grup. So kita tidak ada masalah. Lagipun kalau semua melibatkan saya, bila masa saya nak jadi examiner thesis pula, sebab saya dalam tim research kan. Jadi kat situ kita boleh tengok kita kena terima hakikat bahawa untuk memastikan bidang ini berkembang, ia bukan berkenaan dengan Dr. Zul atau USM. Kita akan sokong siapa sahaja yang nak menjadi ketua dalam membangunkan peternakan kelur area masing-masing. Kan? Sebab kita kena raikan. Dan pada masanya yang kita boleh buat adalah shared KPI. Sama-sama bantu komuniti naik. Kerana itu yang kita nak tengok. Industri naik, komuniti naik, automatik kita pun dapat jalankan kajian. Apa yang kita kaji itu akan berimpak. Jadi tak semestinya semua orang tu kena duduk bawah saya. Orang boleh bawa bidang berkenaan dengan madu ni luas, kita kata kan. Bukan bidang madu sahaja. Ya, entomologi itu sendiri. Environmental DNA itu sendiri. Dan lepas dah siap dah tuai madu tu, nak proses jadi produk, itu pembangunan produk pula. Nak buat marketing pula, mungkin boleh explore neuro marketing pula. Jadi kat situ kita boleh tengok setiap orang boleh memainkan produk dan medium itu madu itu sebagai salah satu komponen yang boleh membantu dalam penyelidikan mereka. Okey Dr. Zul, berdasarkan pengalaman Dr. Zul macam mana kan Dr. Zul memasyarakat lah, kita kata word memasyarakatkan kajian peternakan keluluk ni? Okey. Itu yang salah satu permasalahan juga kan. Bila kita dah ada satu idea baru, macam mana kita nak suruh idea kita diterima oleh masyarakat. Dan masa kita memulakan projek keluluk ataupun industri madu ni sendiri, madu dijual di tepi jalan, di atas lantai pasar malam, and then dikendalikan dengan jak Nescafe bini dia, and pakai tu penapis TO orang rumah dia saja. Kualiti yang rendah kan Dr. Zul, tepi jalan kan sebelum ni. And then lepas pada tu tak ada kotak yang proper, tak ada quality control yang proper, tak ada pensijilan yang proper, tak ada target pasaran yang proper, menyebabkan kalau kita kata nak bangunkan industri keluluk ni, kita memerlukan total solution. Jadi sebab ia dalam chaos masa tu. Jadi bagaimana nak menyelesaikan itu adalah kita kena letak satu hala tuju. Kita kena letak satu matlamat. Contohnya apabila Tun Mahathir letak wawasan 2020. Jadi bila semua orang bergerak ke satu wawasan, dia yang chaos kat bawah ni akan automatik terjalin ke satu misi. Ataupun misi yang kita kata antara yang popular kita kenali dalam akademik ni moonshot lah. Kita kata bila nak hantar astronot ke bulan, semua orang bekerjasama nak buat roketnya, teknologi makanannya, teknologi komputerannya, teknologi codingnya, sebab nak menghasilkan kita kata groundbreaking teknologi yang boleh memastikan hantar astronot ke sana dan bawa balik. Jadi dalam konteks nak menggerakkan dan memasyarakatkan industri madu ni, kita kena letak satu misi. Dalam konteks kita di USM, saya letak misi
madu menghasilkan madu asli, bersih, berkualiti. Kerana sebab kalaunya asli, kalaunya bersih, berkualiti, orang confirm beli. Sebab bukan orang dengar Dr. Zul, orang dengar Al-Quran. Al-Quran kata madu itu penawar. Dan kajian-kajian yang sebelum ni mengatakan madu itu penawar. Tapi mereka was-was nak beli di mana-mana. So, bila madu itu asli dan produk tu premium, harga dia akan tinggi. Bila harga yang tinggi, ia memberi pendapatan kepada penternak. So, penternak tu akan gembira. Bila mereka gembira, mereka akan terus menjaga kelestarian lebah tu, menjalankan konservasi kepada lebah tu. Dan lebah sekarang terjaga untuk membuat pendebungaan kepada hutan-hutan, pendebungaan kepada pokok-pokok pertanian. Jadi di sini kita boleh tengok pokok tu akan dapat hak dia. Hutan tu akan dapat hak dia, lebah akan dapat hak dia terjaga, peternak akan dapat pendapatan dia, kita dapat penyelidik dapat madu berkualiti untuk penyelidikan, masyarakat dapat makan madu asli, kerajaan dapat perkenakan persijilan, semua orang menang, everybody win. So di sini dengan satu matlamat saja menghasilkan madu yang bersih. Jadi inisiatif ni saya kenali sebagai Kelulunomics. Inisiatif yang mana saya ketuai sendiri, dan perkataan Kelulunomics tu pun kita dah trademarkkan Dr. Muaz. Okey. Dan start daripada tu saya start bangunkanlah nak menyelesaikan permasalahan ni. Saya lapor diri di USM lewat 2014, lepas tu banjir besar tak boleh nak buat apa kan. 2015 tu saya mula dengan geran-geran community kan. Daripada 2015 dapat geran NCIA, dapat geran KTP, PPRN, Transnational. Setiap tahun tu saya menyelesaikan satu masalah. Kan, sehinggalah ke 2022 madu tu sampai ke pasaran antarabangsa. And then baru tahun ni saya apply FRGS. Dapat, alhamdulillah. Ada baru nak tengok. Sebab saya dah ada real problem daripada masyarakat yang saya nak tahu. Barulah saya mohon. Jadi alhamdulillah daripada benda tu training tu kita menghasilkan pattern-pattern yang berimpak dan juga melatih peternak dan kita mewujudkan kohsi ataupun community honey center dan dah ada kilang GMP dan kita dah ada trader semua yang menjalankan aktiviti kita kata memastikan industri madu ni terus kita kata berkembang lah. Okay? Jadi alhamdulillah projek Kelulunomics ini diistilah sebagai iktiraf sebagai projek cemerlang lah oleh pihak KPT baru-baru ni lah. Okay. Dr. Zul, ya, Dr. Muaz. Saya tertarik dengan yang slide sekarang ni. Macam apa kriteria untuk diberi projek cemerlang untuk pengiktirafan ni? Okey, yang projek cemerlang ni dia saya bawa di bawah Grant Translational Research Grant Scheme. Yang mana ia mungkin ditawarkan secara tak secara terbuka dan tapi kita boleh memohonnya. Tetapi apabila kita laksanakan projek itu, ianya mesti jelas memberi impak langsung kepada masyarakat dan juga alam sekitar dan juga kita kata kepada universiti itu sendiri, kepada industri dan agensi kerajaan ataupun bahasanya yang kita selalu guna quadruple helix. Melibatkan agensi, melibatkan universiti, melibatkan komuniti, melibatkan rakan industri. Tapi dalam konteks Kelulup ni kita ada satu lagi melibatkan elemen alam sekitar. So dia jadi quintuple helix. Itu mungkin rahsia untuk dapat kita kata kriteria projek cemerlang. Dr. Zul. Ya. Kita pensyarah ni penyelidik selalu macam kita do eksperimen. Yes, kita di dalam makmal apa semua. Jadi macam mana Dr. Zul lakukan di makmal, lakukan kerja makmal, tapi dalam masa sama masyarakat masih ada engagement. Macam ada kala pensyarah-pensyarah sukar untuk macam ada finding impactful di dalam makmal tapi full stop, then cuba geran lain. So macam Dr. Zul susun your strategi lah. Okey, ini persoalan menarik sebab memang itu isu kita hari ini. Kita menjalankan penyelidikan di makmal dan pada masa yang sama kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan atau membantu membangunkan komuniti atau kita kata libat sama komuniti. Jawapan saya Dr. Muaz, jangan pisahkan dua ni. Kita tak boleh kata saya nak menjalankan kajian fundamental, lepas pada tu baru saya nak bagi kepada komuniti. Tak boleh sebab kita kena melihat bahawa elemen penyelidikan kita pada akhirnya nak memberi manfaat kepada komuniti. Jadi kita kena melihat komuniti itu sebagai sebahagian daripada elemen penyelidikan kita.
Okey, jadi contohnya kalau kata model kita kata yang saya ikutlah dalam contohnya Steve Jobs Apple kan, dia kata nak menghasilkan inovasi yang kita kata mendapat tempat dalam pasaran adalah kita kena pergi kepada pengguna dulu. Apa yang mereka nak dan bergerak backward ke belakang untuk menghasilkan inovasi yang diperlukan oleh mereka. Kan kita bukan bermula dengan cara okey, saya ada kepakaran ni, saya nak kaji tentang perkara ini dan lepas itu saya nak bawa ke komuniti. Kebiasaannya selepas penyelidikan kita tu nak bawa ke komuniti, rupanya lebih banyak kita kena pivot, kita kena upgrade, kita kena membuat perubahan-perubahan untuk memastikan adapt, dan ia juga menghasilkan masa yang lama. Tapi dalam konteks saya menggunakan model Zuckernic model, Zulkifli academic model, yang mana ya huruf A yang Zuckernic model, okey, Zulkifli academic model yang melibatkan huruf A ada satu palang. Palang pertama ini adalah intellectual mission saya. Apa yang saya nak capai dan misi saya ni nak membenarkan ayat Allah bahawa madu itu penawar, kan? Tetapi pada masa sama saya ada palang lifelong learning yang menghubungkan saya dengan masyarakat dan komuniti. So kita bergerak seiring. Jadi apa sahaja permasalahan dalam masyarakat hari ini dijadikan problem statement dalam kajian saya. So setiap kali baca jurnal dah boleh bagi input kat mereka dah keluar pattern dah bagi kepada mereka inovasi baru pun dah boleh bagi kepada mereka dah. So kita grow naik bersama dengan masyarakat melalui model ni. Jadi jadi kita di site ni kita akan boleh melaksanakan kita kata KPI kita, menerbitkan jurnal, melahirkan pelajar, melahirkan pattern kan, kita kata menulis buku, mendapatkan geran. Tetapi pada masa yang sama kita dapat bawa naik komuniti bersama kita. Di sini kita mewujudkan peluang pekerjaan, well-being kepada mereka, menjaga kelestarian alam sekitar, konservasi kepada lebah. Kerana pada akhirnya kalau contohlah dalam projek Kelulut kan, dalam projek madu. Kalau kita kaji, madu Kelulut ni bagus untuk otak, bagus untuk penyakit-penyakit untuk skin, untuk cantik ke apa semua. Kita pun buktikan dalam jurnal kita benda ni bagus. Tapi orang nak beli dalam pasaran tak ada. So apa fungsi kajian kita hari ini? Kan kita mungkin dah memenuhi KPI, kita mungkin dah memenuhi kita pada keperluan untuk kita, tetapi pada akhirnya mana orang nak dapatkan madu tersebut, kan? So itu isu dia, Dr. Muaz. Jadi untuk melaksanakan kita kata melalui model Zuckernic ni, 3 pilar ni, paling simpelnya nombor 1 kita letak aim. Nombor 1 aim kita. Apa yang masalah yang kita nak bawa? Yang kedua, kita start kumpul tribe kita, puak yang kita nak jaga, yang akan bersama dengan kita. And then nombor 3, start solving problem. Kalau dia ada, kita dah ada target kita dah tahu masyarakat mana yang kita targetkan, apa masalah mereka, kita selesai satu. So this is how 3 simple step, Dr. Muaz. Dr. Zul, jangan terkejut lah lepas ni keluar muademik. Macam mana? Saya pun nak quote macam ni jugalah. Okey Dr. Zul. Okey, dia Dr. Zul ni bagi saya sinonim lah. Kalau ada orang cakap okey, Dr. Zul mana? Dia kata Zul terlalu banyak, di induk banyak, kejuruteraan banyak, kesihatan banyak. The moment cakap Zul Kelulut, satu je dekat kesihatan sana. Okey, bila kat sini your fundamental dah lama tau. Saya boleh kata lebih kurang 10 tahun Dr. Zul, betul 10 tahun? Ada 10 tahun? Dia termasuk dengan langkah 10 awal tahun ni. Okey, jadi kalau tengok your impact kepada Kelulut negara kita, Malaysia, macam mana doktor pandang daripada hasil tangan sentuhan terhadap penyelidikan ni? Okey. Kalau kita tengok di peringkat awal masa kita mula mewujudkan industri madu Kelulut ni dengan pelibatan profesor-profesor sebelum saya yang macam Profesor Siti Amrah yang cuba kita kata melatih pioneer baru dalam industri Kelulut, dan kita kata nak meneruskan legasi kajian madu di USM ni. Pada masa itu botol-botol madu pun tak ada kita kata packaging yang proper, penternak pun tak ada, cara menternak pun tak tahu, kan? Dia so banyak aspek yang kita kata perlu di baik pulih ataupun perlu ditambah baik, perlu kita kata bangunkan. Jadi
Tapi lepas pada 10 tahun saya boleh tengok hari ini lebih daripada 10,000 peternak kelelot yang kita kata ada di seluruh negara, kan? Dan daripada post-post mereka di Facebook ke apa semua, kita boleh melihat bagaimana mereka menterjemahkan sayang mereka kepada lebah, kepada makhluk serangga tersebut. Dulu kan kalau tengok macam lebah tu ketuk tu cari surat khabar. Sekarang kalau tengok seekor lebah kelelot ke lebah tersangkut belakang cermin tu, dia pergi elak keluar sebab dia tahu boleh memberi manfaat besar kepada masyarakat. Dan untuk buat benda tu dia perlu mata hati untuk melihat fungsi lebah tu. So itu yang kita boleh seronok dengan masyarakat kita hari ini. Dan kita boleh tengok lepas tu mereka juga berminat dengan jurnal-jurnal kajian. Mereka bukan simply dengar je cakap. Dia cari. Kalau kita cakap sesuatu, dia akan tanya, doktor, jurnal mana? Kami nak baca. So susah kalau kita nak tengok aktiviti pertanian ni. Orang kampung nak baca jurnal, tapi sekarang mereka nak baca. Sebab jangan pandang rendah, sebab setengah daripada mereka yang berusia tu yang mungkin background dia sekolah Inggeris dulu. So dia boleh baca jurnal tu. Itu yang seronok. Dia baca jurnal dan dia berkongsi, bercerita sesama mereka. Dan kita boleh juga tengok mereka berinovasi. Reka madunya, reka pengunci sarangnya, buat hive-nya. Mereka berlaku social innovation yang sangat kita kata masif dalam masyarakat itu sendiri, dan mereka bekerjasama. Setiap negeri itu mereka tubuhkan persatuan mereka untuk kita kata mengembangkan potensi, dan mereka mewujudkan satu tribe marketing mereka. Sebab seorang menghasilkan 20 kg, 30 kg. Nak jual tak mungkin, susah. Tapi bila bergabung 10 orang, 20 orang, mereka menghasilkan 100 kg, 200 kg madu. Di situ kita boleh tengok mereka mewujudkan tribe mereka sendiri. Dan alhamdulillah saya sangat gembira dengan perkembangan peternak kelelot di Malaysia ni lah. Ya, Dr. Muaz. Dr. Zul, macam gambar ni kita tengok more kepada masyarakat lah kan. Nampak semua ni. Okey, ni di kalangan pelajar kita sendiri pula sebagai pelajar, bagaimana penerimaan pelajar kita terhadap kelelot sendiri untuk kajian sebagai master ke ataupun buat kerja intern ke? Boleh kongsikan Dr. Zul? Okey, Dr. Mas. Jadi selain daripada orang kampung itu sendiri, sebab kita institusi pengajian tinggi, stakeholders kita salah satunya adalah pelajar lah. Dan dalam projek kelelot ni, kita dapat lihat banyak pelajar dilibatkan dalam program libat sama komuniti, terutamanya dipelopori oleh pihak BIJIM, bahagian jaringan industri dan masyarakat. Mereka sangat menggalakkan para pelajar untuk turun bersama-sama dengan penyelidik untuk membantu kita kata masyarakat, kita kata dalam membangunkan industri kelelot ni. Dan kita boleh tengok juga ada setengah daripada mereka terlibat dalam pembangunan produk-produk, dan macam saya sendiri untuk menghasilkan inovasi ini, memang saya bekerjasama dengan pelajar. Saya bekerja dengan mereka untuk, sebab peringkat awal ni nak dapatkan satu tim yang besar ni, nak yakinkan orang potensi madu kelelot tak senang, tetapi pelajar yang terinspirasi kebiasaannya mereka akan senang mengikuti kita dan bersama-sama dengan kita. Jadi selain daripada mereka buat produk, dia juga membantu dalam pemasaran online. Jadi ambil produk madu daripada orang kampung, jadikan packaging, and dia jualkan. Jadi di situ kita boleh tengok kita kata penglibatan secara langsung pelajar ni lah. Tapi ada juga pelajar yang buat projek tahun akhir, buat projek master, buat projek penyelidikan berimpak, ada seperti projek PhD yang menghasilkan output-output yang berimpak. Jadi secara tidak langsungnya Dr. Muaz, kita kata bukan projek kelelot ini untuk komuniti saja. Manfaat untuk pensyarah tadi dah tengok satu kelompok kita kata pensyarah yang boleh menjalankan kajian berkenaan dengan kelelot dan madu. Dan kepada pelajar juga secara langsung mereka boleh menggunakan kita kata teknologi ilmu dalam art and design untuk buat produk madu, untuk packaging madu, dan boleh membuat website, boleh membuat video-video pemasaran. Semua ini membantu pelajar kita jugalah, Dr. Mas. Ya. Dr. Zul, sepanjang saya dengar daripada tadi lah kan, daripada mula, saya percayalah semua peserta di sini pun akan rasa benda yang sama. Apabila kita melihat Dr. Zul yang telah berjaya, kelihatan macam Dr. Zul
semudah jalan lancar. Tapi saya tidak percaya benda tu berlaku dengan mudah lah. Mesti ada turun naik, dan saya nak tanya sikit, waktu turun dan naik sekiranya ada cerita yang boleh dikongsikan, dan apa yang motivasi sebenarnya sampai boleh, tadi Dr. Zul kata ada tribe, orang ni jual ke orang ni jadi community, pelajar ni jual pelajar ni dapat satu community, dapat jual lebih banyak. So apa motivasi? Saya tak percaya dengan semudah itu je. Apa motivasi Dr. Zul untuk terus make it benda ni sustain lah? Oh ni kira Dr. Muaz korek rahsia ni. Apa sebenarnya yang stimulate? Apa yang nak kunci yang macam terus juluk Dr. Zul, dia bersungguh-sungguh sangat, passionate sangat. Sedangkan makhluk kelulut tu makhluk halus, hitam macam tu kan. Tak, sebab saya masa saya buat PhD dulu, saya buat tentang oncolytic virus, iaitu virus melawan barah otak. Saya guna kuman untuk lawan sel barah otak. Something lawan something. Cara bahasa mudah. Ya. Jadi, dan saya jalankan kajian, saya memahami beberapa aspek kita kata pathogenesis kanser tersebut dan aspek molekular dalam menyelesaikan permasalahan kanser tersebut. Dan bila saya tengok bahan yang berpotensinya adalah madu. Okey, saya pun banyak baca macam madu, tetapi mungkin bernasib baik atau kurang bernasib baik, arwah ayah saya didiagnos dengan kanser. Jadi macam Dr. Muaz bagi tahu tadi ni, ini pula mertua saya pula duduk dalam bilik bedah, tengah bedah. Okey. Jadi berkenaan dengan mungkin kita kata benign. Tapi bila ayah kita kena kanser, kita tahu pasal molekular kanser, kita tahu pasal ubat kanser, tapi semua tu tak mampu mengubati dia. So kita sangat-sangat kecewa, kita sangat-sangat sedih. Ya, kita sangat-sangat down. Jadi pada satu hari tu bila explore dalam Al-Quran tu, nampak dengan jelas bahawa Allah kata madu tu penawar. Dengan penuh semangat lah nak pergi beli madu, nak rawat ayah. Tapi bila tengok madu tu dijual kat lantai kat pasar malam, kita kata dalam botol yang tak proper, kata-kata. Sedangkan Allah kata madu tu penawar, satu kedudukan tinggi, kita letak kat bawah. Dan kat situ saya tahu Allah, saya dah tahu purpose hidup saya. Saya kata Allah help me, saya nak memartabatkan madu. Daripada situlah saya mula menggerakkan usaha reinventing honey quality ni. So the rest is history lah, Dr. Muaz. Maksudnya dia berlaku dengan sendiri, semua dengan izin Allah. Ya, so, seperti tiba-tiba madu ni adalah perjuangan hidup Dr. Zul. Sebab kita mengambil satu masalah tu sebagai satu, so Allah, bila Allah kata madu tu penawar, ia satu statement yang besar bagi saya. Kan? Dia bukan tunggu kata kita tanya bukti saintifik dulu, tak. Kita tanya, bila Allah kata madu tu penawar, kita kena, bagi saya lah, kita kata kita orang Islam ni, saya percaya dulu. Lepas tu baru kita tengok bukti saintifik. Kan? Itu konsep dia. Jadi bila kita tengok madu tu terabai, dan kat situlah kita boleh tahu kenapa kajian susah nak dapat kajian madu yang berjaya tu. Sebab kualiti tersebut tu menyebabkan variable ataupun kepelbagaian kita kata versi madu, menyebabkan madu tersebut kajian tu menghasilkan keputusan yang berbeza-beza. Maka ianya tidak boleh diketengahkan dalam konteks apa kita kata perubatan moden. Jadi di situlah saya mula mengambil langkah seterusnya untuk memperjuangkan madu asli bersih berkualiti ni, Dr. Muaz. Ya. Okay. Dr. Zul menyentuh cakap kualiti tadi. Jadi kita pun kadang-kadang dimomokkan tau. Awak semua jangan percaya. Kadang-kadang benda ni nama je, mulut orang kata madu kualiti. Dalam salah satu jurnal saya kaji, bukan kita kata tim saya yang kaji, yang diketuai oleh Dr. Syahidah. Dia ambil madu di kawasan Penang ni. Di kawasan Penang ni daripada 20 kedai. 10 kedai tu, 10 botol tu tiruan. So maksudnya 50%. Okay. Dr. Zul 10 daripada 20 semua. Maksudnya 50%. Daripada 20 half. Okey. Lepas pada tu Penang alone. Betul. Lepas pada tu ikut data antarabangsa, 85%, lebih daripada 85% adalah tiruan. Kalau kita tengok data yang lebih jujur, kita mengeksport madu daripada Matrix punya data, kita mengeksport madu hampir setengah bilion, 489 juta nilai ekspor tersebut.
tetapi yang diekspor itu adalah madu proses. Yang betul-betul madu asli ikut data itu adalah hanya 5 juta. Jadi senang kita kata kalau kita kalkulate dia akan jadi lebih kurang 99% lah. Kan madu tu adalah madu proses. Tetapi kita ambil selamat kita kata senang dalam keadaan sekarang ni masih lagi 80% madu dalam pasaran tu kita boleh kata adalah tiruan lah Dr. Muaz. Sebab tu ia sangat susah kalau kita nak dapatkan madu yang asli. Caranya adalah kena melahirkan seramai mungkin peternak yang menghasilkan madu yang berkualiti dan madu yang asli ini Dr. Muaz. Oh, saya rasa tiba-tiba goosebumps sekejap. Statistik ni menakutkan. Dr. Zul, ni cerita saja bersama. Kadang-kadang ada orang kata okey naik ke Marian Highland, okey tepi jalan tu biasa pure lah. So adakah itu pun macam some kind of hoax ataupun betul ke macam mana? Ni sembang je lah. Sekali lagi Dr. Muaz saya tak dapat tangkap soalan. Tak, kadang-kadang kan macam orang kata okey awak pergi ke Marian Highland, tepi-tepi jalan ada orang jual yang tu biasanya parti sebab daripada pokok, daripada dalam hutan. Tak, saya sekadar bertanya lah sebab dengar banyak sangat tiruan ni, saya pun dah jadi 50-50. Betul. Sebab tu kita sedikit susah untuk saya menghuraikan perkara ini sebab mungkin ada sesetengah daripada penjaja ke kan macam tu. Dia sebenarnya ada juga yang betul-betul asli. Tapi kebanyakannya adalah yang tidak asli. Jadi macam mana nak tahu? Memang susah. Kita kena bawa madu tersebut ke makmal untuk kita uji. Jadi cara yang kita cuba usahakan adalah lahirkan penternak dan kita akan galakkan orang pergi beli dengan peternak itu sendiri. Itu adalah satu cara yang kita cuba usahakan untuk mengatasi permasalahan ni, Dr. Muaz. Dr. Zul adalah merupakan founder kepada spin-off USM iaitu Brainy. Jadi bagaimana mungkin boleh saya kata bagaimana segmen penjualan yang madu ni, kualiti dia, mungkin boleh berkongsi sikit produk brand Brainy ni. Jadi mungkin dapat hint Dr. Muaz, dia kata masa dah makin suntuk kan. Saya rasa rasanya baru je mula bercakap ni. Rupanya dah hampir sejam Jadi yang pertama yang kita boleh tekankan adalah Brainy adalah syarikat di bawah USM yang kita nak memasarkan teknologi peternakan lebah kelulut. Kita menjadi konsultan kepada pembangunan ladang, kita memasarkan hive, memasarkan Hilda system yang teknologi-teknologi berpaten. Tetapi pada masa yang sama, kita juga membantu memasarkan madu daripada peternak yang kita latih ni Dr. Muaz. Jadi kalau contoh dekat slide yang kita tunjuk itulah bagaimana kita bangunkan rantaian produk berkualiti iaitu daripada ladang. Contohnya di pedalaman Sarawak semua, mana mereka mengumpulkan madu mereka di pusat-pusat pengumpulan yang dibangunkan, kita kenali sebagai KOHSI, Community Honey Center, dan dihantar ke makmal kita kata yang sudah kita bangunkan berstatus GMP, HACCP halal. Jadi di sini dan bukan hanya daripada Sarawak, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Terengganu sehingga kan kita dapat membangunkan rantaian yang kita ada a traceability boleh kesanan origin madu tersebut, keaslian madu tersebut, kualiti madu tersebut. Jadi kita yakin untuk memasarkan madu yang berkualiti. Jadi saya tadi bila nak buat sesi ni, saya kata macam mana saya nak bagi tahu peternak saya di seluruh Malaysia ni, nak memperkenalkan mereka. Jadi saya akan perkenalkan kat sini dengar semua. Kalau nak cari madu asli, cuba search hashtag saya peternak kelulut. Jadi akan keluar list kat situ peternak kelulut. Jadi boleh pergi kepada Facebook mereka, tengoklah daerah yang berkenaan yang mana. Biasanya mereka akan letak gambar ladang mereka, aktiviti menjeduk madu mereka, dan contact mereka. Bukan semestinya beli daripada Brainy. Brainy memang ada dekat Shopee, tapi mungkin kita kata saya tak akan mampu tackle semua pasaran. Jadi kita nak bantu peternak kita ni, search hashtag tadi saya peternak kelulut. Jadi kat situ akan keluar list lah. Pilihlah yang mana berdekatan dengan kita, Dr. Muaz. Dr. Zul, saya tak nampak signal daripada kita punya organizer, tapi dia kata nak habis lah. Okey, kalau macam tu saya bagi dua soalan je last. Dua soalan. Soalan pertama yang dua terakhir adalah pertama, sejauh mana Dr. Zul nampak progres pendidikan kelulut di USM. Yang kedua, mungkin sekiranya ada pelajar ataupun master student, PhD student yang berminat
di dalam bidang madu klorida ni mungkin Dr. Zul boleh berkongsikan. Ini dua soalan saya yang terakhir dan lepas tu Alright, kita okay. boleh So, ikut organizer. Okey, soalan pertama, progres di peringkat USM. InsyaAllah kita dah sampai kepada level yang saya idam-idamkan, iaitu kita sekarang dalam pembinaan kilang GMP yang kedua. Sedang dibina di kampus Kubang Kerian yang dikenali sebagai ANNAHLU, Advanced National Honey Landmark Project. Satu aspirasi mengangkat madu daripada lantai ke satu yang tinggi. So sekarang ni sedang baru start bina, insya-Allah dalam bulan 2 ni. Jadi pada pusat ini, ANNAHLU ni kita akan kembangkan kepada, insya-Allah dengan izin Allah boleh jadi satu COE yang boleh menyatukan semua penyelidik yang berkaitan dengan industri lebah dan madu ini di kita kata di USM inilah, dan juga untuk kebaikan peternak-peternak tersendiri, Dr. Muaz. Dan untuk yang kedua adalah berkenaan dengan kita kata kalau ada pelajar di sini yang berminat nak sambung master, nak sambung PhD, saya sekarang baru dapat apa kita kata FRGS, yang mana saya nak kaji bagaimana madu itu dihasilkan dalam tempayan itu. Orang kata banyak teknologi saya dah mengkaji, tetapi dengan kefahaman selama 10 tahun dalam kita kata pendaharan industri ini, saya nampak ada satu bahagian yang perlu kita terokai dengan lebih dalam, yang mana saya nak mengkaji secara langsung keadaan tersebut. Jadi saya memerlukan pelajar-pelajar master dan PhD dalam bidang mungkin biochemistry, yang mempunyai latar belakang berkemampuan mengendalikan UPLC, dan digalakkan boleh memohon kepada saya lah, Dr. Muaz. Okey, jadi kita telah sampai ke akhir bual bicara kita, Dr. Zul. Terima kasih sekali lagi Dr. Zulkifli Mustafa kerana sudi bersama kita simposium dan bual bicara sains terbuka siri 3. Dan mungkin kita boleh buka soal jawab di sana jika ada soalan. Ya, Dr. Mas. Saya tak dengar di sini Kemungkinan Dr. Mungkin Cik Akmal kena bantu Okey, Dr. Mas dengar ke? Okey, alright. Okey. Terima kasih Dr. Mas, walaupun dijangkiti COVID-19 masih lagi beri komitmen untuk menjadi moderator secara dalam talian So untuk makluman tuan-puan, sepatutnya Dr. Muaz duduk di sini, tapi beliau dijangkiti COVID-19, tapi masih lagi memberikan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan program pada petang ni. So Dr. Muaz berada di rumah lah. So sekarang saya buka soalan kepada penonton yang berada di ruang pameran. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Terutama saya lihat di sini ramai kaum wanita mungkin ada tanya pasal tentang penuaan ke, adakah madu ni boleh membantu dari segi mengurangkan penuaan. So tuan-puan boleh tanyalah soalan ni kepada Dr. Zulkifli. Dipersilakan. Dipersilakan soalan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey. Saya cuma nak tahu untuk penyelidikan yang berkaitan dengan madu keluluk ni, yang pertama agaknya apakah jenis data yang dihasilkan dalam penyelidikan ni lah. Okey. Sebabnya kita orang mesti tak pernah nampak kan dia punya data-data yang dah hasil tu. Okey. Satu. Yang kedua, doktor punya research ni ada tak related dengan citizen science? Maksudnya ada tak include masyarakat ataupun komuniti dalam mengumpulkan data lah untuk tujuan penyelidikan ni. Itu je doktor. Terima kasih. Alright. Okey, terima kasih Dr. Sam. Mungkin saya tak dapat capture nama tadi kan. Puan Cik Amlah. Puan Cik Amlah. Okey. Yang pertama adalah dapatan yang kalau dalam konteks fundamental science, kita punya data lebih kepada profil madu itu sendiri. Okey, physicochemical, bahan-bahan kimia dalam madu, dan mungkin kita kata jenis-jenis gula dalam madu, itu fundamental science kan. Tetapi di peringkat community juga
kita cuba mengumpul data-data ekonomi, dari mana tentang well-being mereka, pendapatan yang mereka dapat apa semua. Tetapi dalam konteks industri kelulut hari ini di Malaysia, kita di USM kita tak fokus tentang itu. Sebab pengkhususan itu saya lihat jurnal-jurnal sebegitu banyak dihasilkan oleh penyelidik di UPM. Di peringkat awal lagi mereka menekankan kepada dapatan data di peringkat komuniti dan banyak survey data daripada komuniti itu sendiri dihasilkan oleh pihak UPM, diketuai oleh Profesor Mansur kalau tak silap saya. Jadi data itu sekarang available secara langsung di kita kata di talian lah untuk dapatan tersebut. Tetapi di peringkat kita di USM, dapatan kita lebih kepada ekosistem rantaian penghasilan madu dan ke ekosistem kita kata madu asli, jumlah penternak dan juga yang pertama saya bagi tahu tadi data fiziko-chemical madu tersebutlah, lebih kepada ciri-ciri kimia madu tersebut. Soalan lagi satu tentang kumpulan data tu yang melibatkan masyarakat. Macam mana masyarakat tu mengumpul data-data? Betul. Itu biasanya dibuat, dia mempunyai satu kita kata template kita kata soalan atau soal selidik daripada pihak universiti yang terlibat, dan dia biasanya engage secara langsung dengan satu kumpulan tertentu. Contohnya Persatuan Usahawan Kelulut Kelantan ke, Persatuan Kelulut Johor ke, Persatuan Kelulut Terengganu ke. So mereka mengumpul data. So buat masa ini kita kata di peringkat kebangsaan, saya rasa nampak ada usaha sedang dibuat untuk melibatkan mereka secara langsung lah dalam pengumpulan data tersebut. Ada lagi soalan nak ditanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zul Rusnani daripada Perpustakaan. Saya ada soalan. Yang pertamanya, bagaimana doktor menentukan target masyarakat yang doktor nak pergi sebarluaskan projek yang doktor tengah usahakan. Dan yang kedua, adakah dalam perancangan Dr. Zul dan tim mengenai kita panggilkan sebagai marketing wisely untuk order kelulut punya penternak lah, dari segi patternnya, brandingnya dan sebagainya. Terima kasih. Alright, terima kasih Puan Rusni. Okey, soalan pertama ialah bagaimana kita nak tahu target komuniti yang kita nak bekerjasama. Itu satu kita kata mungkin susah juga kan, bukan hanya kelulut tapi bidang-bidang lain sekalipun. Sekarang ni dia lebih mudah sebab apa nama kita kata, kita ada media sosial. Bila ada media sosial, kita akan membuat sesuatu post yang bermanfaat berdasarkan bidang kajian kita. Kalau saya bidang kelulut, kita cerita pasal kelulut, kita pasal madu lah. Kalau mungkin orang bercerita tentang apa nama OKU ke, apa gigi palsu ke, dia akan bercerita tentang sains di belakang gigi palsu tersebut ke. Kalau dia dalam bidang bahasa pun, dia bercerita tentang sains bahasa ke, apa nama pantun-pantun klasik. Di situ akan ada likers yang akan like ataupun yang akan share post-post mereka. Kebiasaannya mereka yang share ini akan terus follow. So bila kita buat post yang berterusan setahun apa semua, kita akan tengok ada 30-40 follower yang akan mengikuti kita. Ini adalah satu kumpulan yang berminat dengan apa yang kita sedang bawa. Itu, dan daripada situ kita mendekati mereka dan membentuk satu kumpulan bersama mereka dan mula mendapatkan apa kita panggil geran-geran yang boleh membantu mereka secara langsung. Itu lebih mudah. Jadi tidak semestinya kelulut sahaja. Apa sahaja, kelab bahasa ke, kelab matematik ke, kelab neuroscience ke, kelab kita kata ekonomi ke, kita cara nak menguruskan duit contohnya kalau kita pensyarat ekonomi, cara nak menguruskan duit di dekat kita keluarga. So akan ada orang yang akan follow. Lepas pada tu dia akan share post kita. Jadi siapa yang share, siapa yang follow itu akan sebenarnya slowly akan jadi tribe
kita. Yang kita boleh ni. Dan kaedah-kaedah lain mungkinlah boleh daripada WhatsApp group tu sendiri, boleh join persatuan-persatuan dekat kampung-kampung, ataupun kita sendiri tubuhkan persatuan. So itu salah satu cara yang kita boleh gunakan nak mengumpulkan tribe. Saya mengambil masa lebih kurang 4 tahun membangunkan tribe sebelum pada mula nak nampak apa yang saya usahakan. Post mula-mula tak ada orang like pun, tak ada orang. Kalau kita baca balik macam Dr. malu Zul. je lah. Ya. Kan? Dr. Zul kena guna TikTok laju sikit. Itu. Nak buka TikTok ni kan. Saya pun WhatsApp dah tak terbalas ni sekarang ni. So saya memang hanya ada Facebook. Saya tak ada Instagram, saya tak ada TikTok, tak ada benda-benda lain. Saya hanya Facebook tu pun sebab ia medium kerja bagi saya lah. So medium untuk saya update dan berkongsi, bukan untuk bersosial ya, tetapi untuk as a medium kerja saya. And then yang kedua adalah tentang marketing. Bagi saya dalam konteks madu, bila mana madu kita berkualiti, dia akan bercakap dengan sendiri. Sebab orang dah tahu madu tu penawar, orang dah tahu madu tu bagus. Tinggal lagi orang tak confident madu tu berkualiti atau tidak. So bila kita dapat bangunkan ekosistem yang menghasilkan madu itu berkualiti dan lengkap dengan kilang yang ada pensijilan GMP, halal, mesti, ISO 22000, HACCP, maka orang akan lebih yakin, dan bila orang makan madu tersebut akan dapat efek, maka dia akan datang sendiri. Sebab kita bukan dalam konteks nak terus viral and jana duit. Kita nak membangunkan industri. Ia memerlukan satu proses yang organik. Jadi yang ada sekarang ni selain Brainy, yang ada pensijilan ni adalah madu Be My Honey. So itu sekarang yang sedang kita kata lengkap dengan pensijilan tersebutlah. Daripada situ branding tu dia akan berlaku dengan sendiri. Tetapi bila dah ada platform yang kita kata Brainy ni, insya-Allah lah kita akan kembangkan pemasaran kita supaya ianya boleh memberi manfaat yang lebih besar, bukan hanya Brainy tapi peternak lain pun dapat ikut sama. Kita guna Brainy itu sebagai benchmark ataupun trendsetter. Okey, kalau kita setkan botol madu, packaging macam ni, akan masyarakat akan nampak, akan buat macam ni. Lepas pada tu kita penetrate pasaran ni, masyarakat akan penetrate pasaran ni. Kita buat video macam ni, masyarakat akan buat. So kita as a trendsetter nak merubah masyarakat tu lah. So we grow secara organik lah. Okey, Tuan Muaz. So kita di penghujung sesi lah. Kalau tiada lagi soalan daripada Tuan Puan, kita akhiri sesi ini. Terima kasih kepada semua para hadirin yang dapat hadir pada hari ini secara dalam talian dan juga di ruang pameran pada hari ini. Mungkin saya nak ambil peluang mengucapkan terima kasih kot kepada semua lah. Satu yang menganjurkan program ni, dan pada masa yang sama nak juga mengucapkan terima kasih kepada USM lah. Yang kita kata memberi banyak peluang untuk saya berekspresi. Kadang-kadang bila kita bawa satu idea baru, ia tak semestinya mudah diterima, tetapi somehow Allah mengizinkan untuk perkara ini diterima sehingga peringkat tertinggi dan menghantar satu pasukan dekat Beijing yang berusaha keras mendapatkan dana dan menterjemahkan projek-projek ini kepada sesuatu yang berimpak. Ia bukan one man show kat sini. Ia berkenaan dengan satu pasukan besar dalam USM yang bekerjasama membangunkan industri madu di Malaysia, dan ia juga mendapat kerjasama daripada institusi-institusi lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan USM, kepada kepimpinan BJIM dan juga rakan-rakan industri saya, ahli-ahli persatuan saya, droners dan peternak-peternak keluluk JBs dekat Johor, dekat Terengganu, Pelekat dan persatuan-persatuan lain seluruh negara lah. Jadi saya mengambil peluang ni mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah perjuangan ini boleh membantu kita meraih keberkatan dengan menghasilkan madu asli bersih berkualiti dan seterusnya membenarkan firman Allah bahawa madu itu adalah penawar. Alhamdulillah. So lepas ni pasukan TikTok akan bekerjasama dengan Dr. Zul pula untuk menyebarluas industri madu keluluk ni. Okey, kita di penghujung sesi untuk